So malam ni apa kelebihan yang nak cerita, sebab saya nak fokus pada satu aspek kardiovaskular dan jantung dia. So ini yang paling common, yang mana penyakit jantung ialah penyakit pembunuh nombor satu. Penyakit jantung ialah pembunuh nombor satu. Dia bukan penyakit nombor satu. Kalau penyakit nombor satu ialah diabetes. Lepas tu kalau tengok dalam live saya sebelum ni, saya bercakap dekat minyak zaitun dan diabetes. Dan minyak zaitun juga boleh membantu dari segi masalah obesity. InsyaAllah lain kali kita akan cover topik ni. Tapi hari ni kita nak cerita pasal sakit jantung. Sebab ini antara benda yang kita nak betulkan balik salah tanggapan selama kita tentang penyakit jantung. Kita selalunya menganggap minyak ni satu benda yang tidak sihat lah kan. Kita anggap minyak ni macam benda apa, minyak ni menyumbatkan saluran jantung. Itu pemahaman yang bagi saya terlampau cetek lah, terlampau surface sangat, yang mana tak cover sebenarnya konsep sebenar berlakunya sakit jantung. Kalau ikutkan kajian-kajian terkini, penyakit jantung adalah kerana berlaku penyumbatan saluran darah di jantung, yang mana bermulanya dengan penyempitan saluran darah di jantung. Penyempitan tu adalah akibat penebalan dinding saluran darah, bukan kolesterol bertepek-tepek kat dalam saluran darah. Ini pemahaman cetek yang selalu kita dipahamkan, kan menyebabkan kita terlalu takut dengan benda berkolesterol, kita terlalu takut dengan benda berlemak. Kita bayangkan lemak tu akan beku dan saluran darah kita akan menyumbat macam singki kat rumah kita lah. Itu pemahaman biasalah, pemahaman klise yang sebenarnya salah dan katun lah, kan. Okey. Jadi itu yang sebenarnya yang kita nak faham sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan sebab saluran darah tu tersumbat oleh minyak tepu. Punca yang berlaku serangan jantung ialah penyempitan dulu. Penyempitan itu dipanggil sebagai aterosklerosis. Dan punca aterosklerosis ialah berkaitan dengan masalah keradangan. Itu yang saya selalu ulang-ulang. Saya selalu cakap tentang keradangan, sebab itu adalah punca sebenar kepada masalah jantung. Bukan soal kolesterol tinggi. Cuma kebetulan makanan-makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi ialah juga makanan-makanan yang menyebabkan keradangan. Sebab bila kita berhenti makan makanan yang menyebabkan keradangan, dia juga akan membantu menurunkan kolesterol secara tak langsung. Tapi jangan jadikan kolesterol itu benchmark dia. Salah satu makanan yang boleh membantu menurunkan kolesterol dan keradangan ialah minyak zaitun. Yang kita nak bincangkan malam ni iaitu minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun ada dua jenis yang sihat, iaitu yang depan ni, yang pertama dipanggil extra virgin olive oil, yang mana extra virgin adalah minyak zaitun yang mempunyai acidity yang lebih rendah. Orang kata tak dengar pula aku ni suara. Okey, kuat tak? Okey, dengar. Acidity ialah kurang dari 0.8. 0.8 dia panggil extra virgin. Kalau acidity ni antara 0.8 ke 2.2 itu dipanggil sebagai virgin. Itu extra virgin dan virgin. Itu yang kita kena faham dengan cara yang betul. Faham tak? So berdasarkan kajian sebenarnya, punca utama berlaku penyempitan saluran darah di jantung adalah akibat aterosklerosis yang berpunca daripada keradangan kronik. Apa maksud kronik? Kronik maksudnya lama. Berlaku proses keradangan yang lama, yang akhirnya menyebabkan saluran darah tu makin menyempit akibat dinding dia tu menebal. Dan antara punca-punca berlaku kerosakan dinding tu adalah berkaitan dengan pemakanan dan toksin. Pemakanan utama yang menyebabkan masalah kerosakan dinding dalam saluran darah atau endothelial dysfunction ialah contohnya gula pasir. Antara lain makanan lain yang menyebabkan kerosakan ialah tepung gandum dan makanan proses. Lepas tu saya selalu menekankan kita kena berhenti makan gula secara berlebihan dan berhenti makan tepung gandum di samping makanan-makanan proses yang lain. Makanan proses yang kaya dengan lemak yang tidak sihat, iaitu trans fat, juga adalah punca keradangan. Lepas tu kita kena elakkan makanan-makanan yang kaya dengan trans fat dan kita gantikan dengan minyak yang lebih sihat, minyak yang kaya dengan bahan yang melawan keradangan. Secara khususnya dalam minyak zaitun, bahan yang melawan keradangan ialah omega 9. Omega 9, yang mana kandungannya dalam minyak zaitun ialah 75%. Sebab itu pengamalan minyak zaitun adalah salah satu strategi yang sangat baik untuk mengawal keradangan. Itu yang nak kena faham. Kita makan satu makan untuk kawal keradangan, bukan nak kawal kolesterol. Selama ni kita ni hanya fokus pada kolesterol. Enggak. Kan? Ada orang makan minyak, kolesterol dia makin naik, dia dah risau.
Sebenarnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenaikan kolesterol. Kita nak bincang lebih mendalam, tapi antaranya ialah pengambilan minyak itu sendiri dan juga faktor genetik dan sebagainya, kan? Faktor stres, faktor umur, faktor jantina dan sebagainya. Ini semua boleh meningkatkan kolesterol. Tapi kalau semata-mata peningkatan kolesterol tanpa peningkatan keradangan, itu tak apa. Itu tidaklah risiko tinggi. Sebab tu nak menilai risiko sakit jantung, kita kena ukur tahap keradangan dalam tubuh dengan membuat ujian darah dengan cek parameter yang dipanggil sebagai HSCRP. Kita baca dalam buku lain dah. Dalam buku lain ni ada menerangkan tentang konsep keradangan dan apa yang nak monitor. Di samping itu kita juga boleh monitor dua lagi indikator, iaitu triglycerides dan HDL yang dipanggil sebagai kolesterol baik itu. Para HDL yang lebih daripada 2 adalah ada satu indikator yang baik, dan para triglyceride kena kurang dari 1 juga adalah salah satu indikator yang lebih baik untuk menilai risiko sakit jantung. Risiko sakit jantung bukan semata-mata paras total kolesterol ataupun LDL. Itu tak cukup. Tidak memadai lah. Sebab tu jangan kita hanya menghukum kalau total kolesterol tinggi, ada risiko tinggi. Itu yang tak betul kan tu. Padahal itu yang kita nak faham. Lepas tu, serangan jantung akan berlaku bukan sebab saluran darah itu sempit. Dia akan berlaku bila berlaku blood clot. Blood clot berlaku pembekuan darah dalam saluran darah, sama di jantung atau kat otak. Kalau berlaku di jantung, dipanggil serangan jantung. Kalau berlaku kat otak, dipanggil sebagai serangan stroke. Apa yang menjadikan darah kita mudah beku? Ialah salah satunya ialah apabila atherosclerotic plaque tu, yang sempit tadi, dia membentuk macam satu bincut dalam saluran darah kita, yang mana dia akan pecah. Bila dia pecah akibat tekanan darah yang tinggi. Sebab itu tekanan darah masih perlu dikawal dengan baik. Salah satu aspek yang penting dalam pengawalan tekanan darah ialah memastikan cukup mineral, terutamanya potasium dan magnesium. Dua mineral yang penting untuk melembutkan saluran darah, menjadikan dia fleksibel dan menyebabkan saluran darah kita tidak jadi keras dan memudahkan untuk kita mengawal tekanan darah. Kan? Lagi satu aspek yang menyebabkan pentingnya untuk kita melembutkan saluran darah ialah aspek vitamin K2 dan juga vitamin D3. Ini antara benda yang penting, kerana kedua-duanya membantu mengurangkan pemendapan kalsium yang menyebabkan saluran darah kita menjadi terlalu keras. Dan antara sumber vitamin D yang baik ialah minyak sihat. Di samping pengambilan minyak sihat ini membantu penyerapan vitamin D yang baik dari makanan. Satu pengambilan makanan yang tinggi vitamin D adalah penting. Apakah makanan yang tinggi vitamin D? Yang paling mudah ialah kuning telur. Sebenarnya kalau tak nak kena sakit jantung, makan kuning telur. Bukan pergi buang kuning telur. Sebab selama ni kita diajar benda yang salah. Kita diajar suruh elakkan makanan berkolesterol. Dan kajian yang ada menunjukkan makanan berkolesterol bukan punca sakit jantung. Punca sakit jantung ialah makanan proses, makanan yang kaya dengan gula, makanan yang kaya dengan pengawet, perasa dan sebagainya adalah makanan proses yang menyebabkan keradangan yang tinggi dalam tubuh. Itu yang nak kita faham. So, benchmarknya atau fokusnya atau kiblatnya ialah kepada keradangan, bukan soal kolesterol semata-mata. Kolesterol ialah indikator yang tidak tepat untuk menilai kita punya risiko sakit jantung. Sebab itu nilaikan dengan cara yang betul. Dan di situlah datangnya minyak zaitun. Sebab isu minyak zaitun, pengambilan minyak zaitun bukan soal semata-mata menurunkan kolesterol. Memang dia boleh turunkan kolesterol, kita tak nafikan. Tapi yang lebih utama, minyak zaitun dia menurunkan paras keradangan sebab kandungan omega 9 di dalam dia. Dan masalah atherosclerosis atau penyempitan saluran darah tadi adalah berkaitan dengan faktor radikal bebas atau pengoksidaan LDL. Itu yang kita faham. So LDL yang kita duk takut selama ni, kolesterol jahat, dia hanya akan jadi jahat bila dia teroksida. So proses pengoksidaan tu boleh dicegah dengan pengambilan antioksidan. Dekat situlah kelebihannya minyak zaitun. Yang ini minyak zaitun mempunyai sifat antioksidan. Ada 4 bahan antioksidan dalam minyak zaitun, iaitu hydroxytyrosol, oleocanthal dan oleuropein. So itulah sebenarnya kandungan antioksidan yang sangat baik. Sebab tu kajian menunjukkan masyarakat yang mengamalkan minyak zaitun didapati kadar sakit jantungnya adalah lebih rendah berbanding masyarakat yang tidak mengambil minyak zaitun.